Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Sensik. Kita mulakan dengan perkembangan banjir setakat 7 malam. Situasi di Kelantan semakin buruk dengan lebih 19,000 penduduk terjejas melibatkan 5 daerah di negeri itu. Trend sama turut berlaku di Sandakan dan Paitan Sabah dengan 180 melibatkan 46 keluarga dipindahkan di 3 PPS. Di Pahang, jumlah penduduk terjejas juga meningkat kepada 114 orang daripada 33 keluarga. Terengganu pula menyaksikan banjir beransur pulih dengan lebih 7,000 penduduk berlindung di 70 PPS. Di Johor, Segamat menjadi daerah kedua dilanda banjir selepas Mersing. 2 PPS dibuka di daerah berkenaan, manakala penduduk terjejas di Selangor kekal 4 orang. Baik, lebih 19,000 penduduk terjejas banjir di Kelantan kini berlindung di 64 PPS melibatkan 5 daerah di negara itu. Untuk perkembangan terkini langsung bersama Amirul Hafiz Rosli di Kota Baru. Amirul, silakan. Baik, terima kasih Azam. Seketika ini saya berada di Sungai Kelantan di Tempatan Deraja Kota Baru untuk meninjau keadaan terkini banjir di Kelantan ketika ini. Apa yang boleh saya fahamkan, apa yang boleh difahamkan, Sungai Kelantan di Tempatan Deraja ini sudah melepasi paras amaran iaitu 4.41 meter. Banjir di Kelantan, situasi banjir di Kelantan semakin buruk apabila lebih 19,000 penduduk terjejas banjir berlindung di 64 pusat pembinaan sementara PPS di 5 daerah. Setakat jam 7 malam tadi, daerah Tumpat menjadi daerah terbaru dilanda banjir hari ini. 3 PPS sudah mula dibuka di daerah itu membabitkan 239 penduduk terjejas banjir daripada 72 keluarga. Selain Tumpat, daerah Pasir Mas, Kuala Kerai, Tanah Merah, Gua Musang dan menjadi daerah yang terjejas banjir. Berdasarkan portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Pasir Mas merekodkan jumlah penduduk terjejas banjir paling ramai iaitu lebih 17,000 orang yang berlindung di 35 PPS. Kuala Kerai merekodkan 1,168 orang di 19 PPS. Tanah Merah 331 orang di 5 PPS dan Gua Musang membabitkan 118 orang di 2 PPS. Dalam pada itu, 4 sungai di Kelantan melepasi paras bahaya iaitu Sungai Kelantan di Kuala Kerai, Sungai Golok di Rantau Panjang, Sungai Kelantan di Kusial, Tanah Merah dan Sungai Kelantan di Kuala Besar, Kota Baru. Saya kira itu saja info berkenaan banjir untuk anda penonton berita RTM. Kita terus ke Siti Jamilah Hanim di Terengganu. Silakan Jamilah. Rakan Saudara di Kelantan, Amirul, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 langsung di Terengganu hari ini. Saya bawakan lagi terkini perkembangan banjir di Terengganu. Setakat 7 malam tadi sebenarnya hanya tinggal 7,009 penduduk terjejas banjir yang masih lagi ditempatkan di 70 PPS di 8 buah daerah di negeri ini. Dan Hulu Terengganu masih merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,337. Dan di Kuala Nerus, lokasi saya berada kini iaitu di SK Kompleks Seberang Takir, menempatkan 336 penduduk terjejas banjir. Paling ramai sebenarnya PPS yang menempatkan penduduk terjejas banjir. Dan kalau anda dapat saksikan ketika ini, segala proses pendaftaran masuk berjalan dengan lancar dan PPS ini sebenarnya telah dibuka pada pukul 9.30 malam tadi. Ekoran cuaca hujan yang berterusan dan menyebabkan kawasan rendah mula dinaiki air. Dan segala keperluan mereka termasuk makanan dan barang-barang keperluan lain telah disediakan secukupnya oleh pihak JKM dan pelbagai agensi berkaitan. Azam, itu saja dapat saya kongsikan untuk Kanta 744 kepada anda. Baik, terima kasih Jamilah langsung dari Terengganu. Baik, sementara itu, prihatin perkembangan di Kelantan. Perdana Menteri dijangka turun padang meninjau situasi semasa banjir di negeri itu esok. Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu melihat sendiri keadaan bencana yang makin membimbangkan itu. Beliau berdoa semoga Allah segera mengangkat bencana berkenaan. Dalam pada itu, NGO atau Badan Kebajikan yang ingin menghulurkan bantuan banjir di Kelantan perlu berhubung dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB terlebih dahulu. Pendaftaran perlu dilakukan supaya keberadaan mereka di kawasan yang terjejas banjir dapat dikenal pasti. Ia bagi tujuan keselamatan ketika melaksanakan misi bantuan berkenaan. Penduduk terjejas banjir di Pahang meningkat dengan sebuah PPS lagi dibuka. Menurut JKM, banjir melibatkan 3 daerah iaitu Lipis, Jerantut dan Kuantan. Sehingga kini seramai 114 penduduk terjejas banjir ditempatkan di 4 PPS.
Kementerian Perpaduan telah menyalurkan peruntukan RM135,000 kepada 12 pejabat Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional bagi persiapan gerak kerja pasca banjir. Menterinya turut mengarahkan laporan dan butiran lengkap berkenaan penduduk terjejas banjir di kawasan terjejas dikemukakan. Sehingga 24 Disember, sebanyak 5 KRT telah terjejas banjir melibatkan 450 orang daripada 198 keluarga. Dalam perkembangan berkaitan, KPWKM menggerakkan 5,167 pegawai dan kaki tangannya untuk menjaga kebajikan penduduk terjejas banjir. Timbalan menterinya berkata, 8,543 sukarelawan JKM juga bersedia memberikan bantuan khususnya bagi kelancaran pengoperasian di PPS. Sebanyak 8,481 PPS sudah dikenal pasti di seluruh negara yang mampu menampung 2.15 juta penduduk terjejas pada satu masa. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada sehingga esok melibatkan kawasan di Johor dan juga Pahang. Antara kawasan terlibat termasuklah Segamat, Kluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Manakala di Pahang, Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Projek Jalan Sadau Bukit Kayu Hitam serta projek Jambatan Sungai Golok Rantau Panjang akan disegerakan. Perkara mengenainya dipersetujui Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Thailand. Kedua-dua pemimpin juga sepakat bersama-sama membangun wilayah selatan Thailand dan utara Semenanjung Malaysia secara lebih besar. Pertengahan bulan depan, jawatankuasa khas peringkat tertinggi antara kedua-dua negara harus melapor kemajuan projek dan perkara-perkara yang telah dipersetujui. Perdana Menteri Thailand pula menyuarakan kesediaan untuk bersama-sama Malaysia mempromosi pelancongan kedua-dua negara. Ini termasuk Phuket dan Langkawi serta kawasan lain di utara Semenanjung Malaysia. Komitmen itu disuarakan mengambil kira peningkatan mendadak pelancong Malaysia ke Thailand. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan santai di Phuket semalam. Harga runcit bagi petrol RON 97 dan RON 95 masing-masing kekal pada RM3.47 dan RM2.05 seliter bermula tengah malam ini hingga 3 Januari depan. Terus kekal harga diesel pada RM2.15 seliter. Harga itu berdasarkan harga runcit mingguan produk petroleum menggunakan formula mekanisme harga automatik. 3 remaja termasuk 2 bawah umur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat Johor Bahru atas tuduhan culik kanak-kanak 12 Disember lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Mahkamah mengenakan jaminan RM2,500 bagi setiap tertuduh dan remaja bawah umur perlu dijamin oleh ibu bapa atau penjaga. Sebutan kes ditetapkan pada 23 Januari depan. Pengerusi sebuah NGO mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat Ipoh atas tuduhan menggunakan gelaran Datuk Seri yang tidak diiktiraf Oktober lalu. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 3/2 Akta 787 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 3 tahun. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,500 dengan seorang penjamin. Seorang bekas eksekutif pentadbiran sebuah syarikat kawalan keselamatan mengaku tidak bersalah atas 29 tuduhan pecah amanah berjumlah RM350,000. Pengakuan itu dibuat di Mahkamah Session Butterworth dan mohon dibicarakan. Tertuduh dibenar diikat jamin RM87,000 untuk semua pertuduhan dengan 2 penjamin yang mempunyai pendapatan bulanan RM5,000 ke atas. Selain diminta menyerahkan dokumen perjalanan kepada mahkamah sehingga perbicaraan selesai. Kes disebut semula 24 Januari depan. 2 pemilik restoran ditahan kerana disyaki menggunakan barangan kawalan bersubsidi tanpa permit. Menurut pengarah KPDN Kuala Lumpur, 76 kilogram minyak masak dan 24 unit serbuk teh dengan nilai RM1,100 turut disita. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 serta Akta Kawalan Harga dan Pencatutan 2011.
Kementerian Kesihatan KKM merampas pelbagai produk farmaseutical berisiko dan berbahaya bernilai lebih RM500,000 melalui operasi Panja 16. Rampasan itu adalah hasil pemeriksaan dan serbuan di pelbagai lokasi termasuk di semua pintu masuk utama negara, membabitkan kargo udara, lapangan terbang, pos sempadan dan terminal feri. KKM turut menyekat 1,675 pautan laman sesawang dikesan menjual produk farmaseutical yang menyalahi undang-undang. Seorang pengawal keselamatan secara tidak sengaja melepaskan satu das tembakan ke arah lantai sebuah institusi kewangan di Kota Damansara semalam. Ia menyebabkan cermin di bahagian pintu masuk premis tersebut pecah, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut polis, siasatan mendapati tiada sebarang cubaan samun dan pengawal terbabit juga negatif dadah. Peserta piket Solidariti untuk Palestin dinasihat tidak mendirikan sebarang struktur atau khemah berhampiran kedutaan Amerika Syarikat. Ketua Polis Kuala Lumpur menegaskan polis bertanggungjawab memastikan ketenteraman awam dan keselamatan perwakilan-perwakilan asing di negara ini. Piket adalah inisiatif rakyat dan 48 NGO bagi menunjukkan sokongan terhadap Palestin dan prihatin dengan krisis yang melanda Gaza. Menteri Komunikasi menzahirkan ucapan takziah kepada sastrawan negara Datuk Seri Dr. A. Samad Said atas pemergian isteri tercinta Datin Seri Saleha Abdul Rashid atau lebih dikenali sebagai Salmi Manja yang meninggal dunia semalam. Allahyarham Saleha, 87 tahun, menghembuskan nafas terakhir kerana sakit tua. Allahyarham Saleha merupakan bekas wartawan, penyair dan novelis dalam kalangan pengarang wanita profesional generasi pertama di Malaysia. 9.6 juta pergerakan penumpang dicatatkan rangkaian lapangan terbang Malaysia Airports setakat November 2023. Jumlah tersebut mencecah 83.3% berbanding sebelum pandemik. Sektor antarabangsa terus memacu pergerakan penumpang, mencatatkan 4.9 juta penumpang, manakala sektor domestik mencatatkan 4.6 juta pergerakan penumpang. Volkswagen Passenger Cars Malaysia memanggil semula 6 model kenderaan yang dikeluarkannya antara 2010 dan 2014. Ia membabitkan 6,671 unit kenderaan bagi menjalani pemeriksaan berkaitan isu beg udara. Model terlibat ialah Golf GTI generasi ke-6, EOS, Passat CC, Polo, Beetle dan juga Vento. Kadar dasar semalaman OPR sepanjang tahun ini dengan kenaikan 25 mata asas pada Mei iaitu 3% dan kekal hingga hujung tahun mencerminkan ekonomi negara semakin pulih. Penganalisis berkata ia menggambarkan ekonomi semakin berdaya tahan setelah dirundung COVID-19 3 tahun lalu. Berhubung FDI, Malaysia masih mempunyai daya tarikan pelaburan menerusi beberapa perjanjian persefahaman bersama Amazon dan juga Tesla. Ia menjadi fokus kekuatan menempuh tahun 2024 bagi melihat kesinambungan dan pelaksanaan dasar-dasar yang telah dilancarkan. Hamas tegas dengan pendirian bahawa sebarang rundingan mengenai pertukaran tebusan tidak akan dilakukan sehingga Israel menghentikan serangan ke atas Gaza. Jurucakap Hamas berkata mereka bagaimanapun terbuka dengan inisiatif dicadangkan Qatar dan Mesir yang bertujuan mahu menghentikan pencerobohan Zionis. Setiausaha Agung PBB melantik Sigrid Kaag dari Belanda sebagai penyelaras kanan kemanusiaan dan pembinaan semula untuk Gaza. Kaag akan mewujudkan mekanisme untuk mempercepatkan penghantaran bantuan kemanusiaan ke semenanjung Gaza selaras dengan resolusi Majlis Keselamatan PBB baru-baru ini. Kaag dijangka memulakan tugas pada 8 Januari depan. Jawatankuasa Hal Ehwal Luar Parlimen Turkiye meluluskan permohonan Sweden untuk menyertai NATO. Rang undang-undang mengenai kelulusan itu telah diterima pakai oleh jawatankuasa dengan undian oleh 3 parti utama. Terdahulu pada Mac, Turkiye telah meluluskan keahlian Finland ke NATO. Baik saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti berdeka. Saya Azamudin Hussein, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.